Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Munira binti Abdul Karim. Nombor metik saya adalah 052237. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Afidi binti Mahazan. Nombor matrik 052259. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syuhada binti Rumzi. Nombor matrik 052227. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Izzah binti Muhammad Zakwan. Nombor matrik 052209. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzah akan menjadi moderator untuk aktiviti forum kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan majlis, seeloknya kita membuka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Tanpa melengahkan masa, saya akan menjelaskan perjalanan aktiviti forum kita pada hari ini. Aktiviti forum pada hari ini dibahagikan kepada 2 round dan pada setiap round, saya akan mengajukan persoalan kepada ketiga-tiga panel kita yang dimuliakan untuk dijawab. Forum kita pada hari ini bertajuk Sistem Pendidikan Daulah Abbasiyah. Sebelum saya menanyakan persoalan kepada panel kita, saya akan menjelaskan serba sedikit mengenai latar belakang Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah telah memerintah selama lebih 500 tahun atau secara tepatnya selama 524 tahun di bawah pemerintahan 34 orang khalifah. Selepas persengketaan yang panjang iaitu Kerajaan Bani Abbasiyah dan Kerajaan Bani Umayyah memangkinkan ke arah penubuhan kerajaan monarki kedua dalam Islam yang diasaskan oleh Abu Abbas As-Saffah. Nama dinasti Abbasiyah diambil daripada nama salah seorang bapa saudara Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas Ibnu Abdul Al-Muttalib Ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Al-Abbas. Naiknya Abu Abbas dengan misi menghapuskan sakibaki kerajaan Bani Umayyah yang pada ketika itu dipimpin oleh Khalifah Marwan yang kedua pada tahun 750 Masihi dengan dibantu oleh golongan Syiah dan penduduk Khurasan. As-Saffah melancarkan pemberontakan hingga beliau menubuhkan dinasti baru di bumi Damsyik. Dengan ini, saya akan menanyakan persoalan kepada panel kita yang pertama dan soalannya adalah, bolehkah kongsikan bagaimanakah perkembangan sistem pendidikan Daulah Abbasiyah dan bagaimanakah pemerintahan Kerajaan Abbasiyah menguruskan dalam memperkembangkan ilmu pengetahuan semasa zaman tersebut. Silakan panel kita yang pertama. Okey, baiklah. Terima kasih kepada moderator kerana sudi bertanya soalan kepada saya. Baiklah, saya akan terangkan sedikit bagaimana perkembangan sistem ataupun ilmu pengetahuan di kota Baghdad berkembang maju. Okay, sebagai yang kita ketahui, sebelum adanya Daulah Abbasiyah, adanya Daulah Umayyah ataupun Kerajaan Bani Umayyah. Waktu itu juga ilmu pengetahuan telah dikembangkan juga, tapi tidak sekembang pada Daulah Abbasiyah. Kerana aktiviti dan penerokaan ilmu di Daulah Abbasiyah lebih meluas, kerana ramai ulama dan ramai tokoh Islam mula berminat untuk mempelajari lebih pelbagai bidang ilmu pengetahuan, antaranya perubatan, kimia, matematik, pelayaran, dan ini menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan itu berkembang.
Dan antara juga terdapatnya gerakan penerjemahan yang dilakukan oleh tokoh Islam dan ulama waktu itu. Banyak mereka mengambil daripada ilmu pengetahuan Yunani, mereka terjemahkan dan kembangkan lagi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan seterusnya, sistem pendidikan di Daulah Abbasiyah juga, dia orang kata diperkembangkan, dimeneruskan dengan terdapatnya institusi lembaga pendidikan, iaitu terdapatnya kutab yang dibina sekolah-sekolah kepada orang kata kanak-kanak dan kepada semua peringkat umur untuk mempelajari pengetahuan lah. Kat situ telah sedia kutab. Lepas tu kita ada juga halaqah, majlis untuk orang kata merancakkan lagi ilmu pengetahuan lah, merancak lagi dalam pengajian. Kat situ ada institusi. Dan terdapat banyak lagi, iaitu terdapatnya khan, iaitu asrama pelajar, ribat, iaitu terdapatnya sufi. Lepas tu lagi dan pada waktu itu juga rumah ulama ataupun guru-guru yang mengajar satu subjek ataupun pelajaran dijadikan kata pusat pengajian lah. Bukan setakat sahaja masjid saja, tapi di rumah ulama itu juga dijadikan sebagai pusat pengajian. Okey, dan yang kedua juga disebabkan pada Daulah Abbasiyah juga pemerintahan itu telah dibinanya satu madrasah kepada rakyat dalam untuk jadi kata pusat pendidikan lah, yang kata lebih strategik dan sistematik. Okay, lepas tu terbinanya juga kurikulum ataupun teori pendidikan pada zaman Daulah Abbasiyah itu. Mereka meletakkan subjek utama kepada pelajar, kepada dalam silibus pelajaran, antaranya ialah Al-Quran, iaitu dari segi konsep baca, tulis, menghafal dan juga mempelajari bahasa Arab dan mengajar juga kisah-kisah Nabi. Ini antara silibus yang penting yang diajar di madrasah. Dan tambah juga kita ada meletakkan puisi, aritmatika dan tafsir, hadis dan sebagainya. Okey. Dan perkembangan ini juga turut dipengaruhi dengan kedudukan guru dan murid. Dari waktu itu kata hubungan guru dengan guru tu sangat dijagalah. Martabat seorang guru sungguh dijaga, iaitu maksudnya tidak mengganggu waktu mengajar, menjaga orang kata, menjaga aib semua, menjaga orang kata adab pada waktu itu. Kedudukan murid dan guru, dan waktu itu juga kata sistem gaji dan pembayaran gaji kepada guru turut diadakan waktu itu, kerana sebab kerancakan ilmu pengetahuan yang kata hangat ataupun tinggi telah membuatkan khalifah pada waktu itu membuat sistem gaji lah kepada guru supaya mengimbangi ekonomi dan orang kata imbangi inilah kehidupan guru dan murid. Sebab kata usaha guru pada itu sangat tinggi lah, kerana mereka sanggup meneroka, sanggup pergi menjelajah ke pelbagai daerah, wilayah untuk mendapatkan ilmu pada waktu itu. Dan antaranya Khalifah juga dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah tu mereka melakukan pembiayaan dan pelaksanaan pendidikan lah, seperti gaji tadi. Lepas tu dan mereka mengadakan satu lembaga wakaf untuk lagi merancakkan pembinaan institusi pendidikan. Jadi kat sini semua orang umat Islam boleh mewakaf, tak kisah, terutama dalam wakaf tanah, untuk lagi kita pembinaan ilmu pendidikan tu. Dan yang paling utama kat sini telah terdirinya Baitul Hikmah. Di waktu Baitul Hikmah ni juga yang orang kata sangat rancak lah. Orang kata berkembang pesat sebab dia menjadikan pustakaan, jadikan orang kata tempat penjemahan dan lain-lain lagi. Itu antara, dan ia merupakan antara sistem pendidikan yang maju pada Daulah Abbasiyah pada waktu itu. Okey, kembali kepada moderator. Terima kasih panel kita yang pertama. Begitu padat penjelasan yang diberikan oleh beliau. Isi yang dapat saya korek daripada
Panel yang pertama adalah perkembangan sistem pendidikan Daulah Abbasiyah dipengaruhi juga disebabkan ramai ulama berminat mempelajari pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan penerjemahan yang pesat berlaku, dan yang terakhir adalah institusi lembaga pendidikan yang telah ditubuhkan. Sekarang saya akan mengajukan persoalan kepada panel kita yang kedua, iaitu soalannya adalah apakah peranan Baitul Mal dan apa aktiviti yang dijalankan? Terima kasih kepada Cik Moderator yang mengajukan soalan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab persoalan tadi, saya ingin menghuraikan sedikit mengenai asal-usul Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan sebuah perpustakaan yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid pada zaman pemerintahannya. Dan Baitul Hikmah ini terletak di Baghdad. Kegemilangan serta kehebatan Baitul Hikmah ini terkenal semasa zaman pemerintahan putera Khalifah Harun al-Rashid, iaitu Khalifah Al-Ma'mun. Saya akan berikan 3 fungsi Baitul Hikmah semasa zaman Khalifah Al-Ma'mun. Yang pertama, sebagai pusat penterjemahan, dan yang kedua sebagai pusat pertemuan para sarjana, dan yang ketiga adalah sebagai pusat intelektual. Yang pertama, saya akan uraikan yang pertama dulu. Disebabkan oleh Khalifah Al-Ma'mun ini seorang yang sangat cintakan ilmu pengetahuan, beliau banyak membawa masuk karya-karya asing yang kebanyakannya daripada Yunani dan juga Rom untuk diterjemahkan. Dan daripada situlah bermulanya gerakan penterjemah yang dipelopori kebanyakannya adalah daripada kalangan orang bukan Arab dan juga bukan Muslim. Ahli penterjemah pada masa itu ramainya dalam bangsa Syria dan juga Parsi. Mereka akan proses penterjemahan itu, mereka akan terjemahkan daripada bahasa Yunani ke bahasa Syria terlebih dahulu, kemudian barulah ke dalam bahasa Arab. Dan yang kedua, sebagai pusat pertemuan para sarjana, yang tertan daripada berlakunya wujudnya gerakan penterjemah yang kebanyakannya bukan daripada kalangan Arab, berlakunya pertemuan dan penemuan antara dua golongan ini, iaitu para sarjana Islam dan juga para sarjana bukan Islam. Jadi di sinilah berlakunya pertukaran maklumat, berlakunya pertukaran idea dan juga informasi, dan yang seterusnya sebagai pusat intelektual. Di Baitul Hikmah juga antara kegiatan yang dilakukan adalah perbahasan dan perdebatan ilmiah. Di sini berlakunya metod pengajian atau pendidikan yang berbentuk dialog dan juga munakasyah. Dan antara kegiatan yang dilakukan di Baitul Hikmah pada masa ini adalah yang pertama penyelidikan, yang kedua penyalinan karya-karya, yang ketiga penjilidan buku-buku, dan juga yang keempat penterjemahan. Saya akan huraikan sedikit mengenai empat kegiatan ini. Disebabkan oleh berlakunya wujudnya gerakan penterjemahan secara besar-besaran, dalam Baitul Hikmah telah dibahagikan kepada beberapa jabatan, contohnya seperti penyalinan. Karya-karya yang diterjemah akan disalin semula dan akan disimpan di Baitul Hikmah. Yang kedua, penjilidan buku serta karya dalam bidang yang sama. Yang ketiga adalah penyelidikan, yakni ilmu yang disyeduk daripada Yunani akan ditambah baik lagi, dia akan diperbaikikan lagi oleh para sarjana Islam, kemudian dibukukan. Yang keempat adalah penterjemahan. Penterjemahan ini dilakukan oleh ahli penterjemah yang kebanyakannya berbangsa Syria, dan pada masa itu ketua penterjemah adalah Husnan bin Ishaq, iaitu seorang yang berbangsa Syria dan bukan Muslim. Itu saja daripada saya. Saya serahkan majlis semula kepada Cik Moderator.
Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang kedua. 3 kata kunci yang saya dapat daripada panel yang kedua adalah peranan Baitul Hikmah ada 3, iaitu sebagai pusat penterjemahan, yang kedua pusat pertemuan para sarjana, dan yang ketiga pusat intelektual. Sekarang saya akan mengajukan pula soalan kepada panel kita yang ketiga, dan soalannya adalah ilmu pengetahuan pada Daulah Abbasiyah berkembang pesat atas faktor gerakan penterjemahan. Bagaimanakah gerakan tersebut bermula dan memberi pengaruh pada sistem pendidikan Daulah Abbasiyah? Silakan panel kita yang ketiga. Terima kasih pada moderator yang bertanyakan kepada soalan itu. Penterjemahan buku-buku ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab merupakan peranan yang paling penting dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih berkembang. Gerakan penterjemahan ini di kalangan masyarakat Islam telah bermula sejak pemerintahan Khalifah Bani Umayyah. Perkembangan ini berlaku melalui peranan Khalid bin Yazid bin Muawiyah yang meninggal dunia pada 85 Hijrah, yang telah mendapat gelaran Hakim Al-Marwan dan merupakan orang pertama menakalkan ilmu tib dan kimia dari bahasa Greek ke bahasa Arab. Beliau telah memanggil sekumpulan orang-orang Greek dan kitib tentang ilmu kimia, kedoktoran dan falak ke dalam bahasa Arab disebabkan penterjemahan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan dan keperluan spesifik yang ada kaitan pada waktu itu. Namun begitu, beliau telah menukar peranan hidupnya kepada lapangan ilmu pengetahuan dengan mendalami ilmu kimia, teknologi melalui Marianus Al-Iskandarani yang kemudian telah bangkit menterjemahkan buku-buku sains kimia dari bahasa Kipti dan Yunani ke dalam bahasa Arab apabila beliau menghubungkan ilmu Yunani di Mesir seperti Marianus. Kegiatan penterjemahan oleh Khalid bin Yazid dianggap sebagai peringkat awal penterjemahan buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Pada zaman pemerintahan Marwan Al-Hakam pula berlaku penterjemahan buku-buku perubatan dari tulisan asal bahasa Syriani oleh Kanashi Harun bin Ayyan ke dalam bahasa Arab oleh Masarjuih, seorang tabib Parsi. Buku penterjemahan ini dipelihara sehingga ke zaman Umar bin Abdul yang pernah dikeluarkan untuk bacaan umum agar masyarakat Islam dapat memanfaatkannya. Manakala pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, beliau telah memulakan penterjemahan buku-buku perubatan, khususnya ensiklopedia perubatan dari hasil tulisan Harun bin Ibbah Al-Iskandariyah. Selain itu, disebut juga bahawa salimnya itu setiausaha kepada Khalifah Hisham turut berperanan dalam kerja penterjemahan. Usaha yang dilakukan oleh Khalid bin Yazid dan tokoh-tokoh tersebut telah membawa kepada permulaan proses perhatian umat Islam yang sebelumnya terbatas dalam lapangan ilmu-ilmu agama, bahasa atau ilmu nakilah kepada pendekatan baru dengan memberi perhatian kepada lapangan ilmu-ilmu akliyah, sains dan lain-lain. Seterusnya, kedatangan kekuasaan Daulah Abbasiyah didapati telah mula secara lebih meluas keperluan kepada pengiktirafan dan pengislamisasian Islam dalam ilmu-ilmu bukan Arab dengan pengajaran dan kesimpulan Islam. Dari sudut akidah pula, ia memperlihatkan persediaan masyarakat ke aktiviti pemikiran. Sehubungan itu, usaha penterjemahan telah berlaku secara meluas bukan sahaja dalam kalangan individu masyarakat, bahkan dalam kalangan pemimpin politik. Usaha penterjemahan ini dari pelbagai bahasa seperti Yunani, India, Parsi dan yang lain-lain telah berlaku di samping proses penganalisan terhadap pelbagai teori dan pemikiran. Pada dekad ini juga, penguasaan bahasa Arab mula meluas di kalangan masyarakat bukan Arab kerana dorongan bagi mendalami Al-Quran dan Sunnah yang merupakan dua sumber utama dan asasi pemikiran serta pengetahuan Islam. Di samping penguasaan dalam bahasa Arab, masyarakat bukan Arab juga tu menguasai bahasa-bahasa asal mereka. Penguasaan dua bahasa atau lebih di kalangan masyarakat telah menjadi faktor utama dan memberi laluan kepada masyarakat Islam untuk menggiatkan lagi usaha penterjemahan. Selain itu,
gerakan penterjemahan berkembang pesat di era Al-Ma'mun telah mendorong segolongan rakyat jelata dari kalangan hartawan untuk bergiat di lapangan penterjemahan. Antara yang terkenal ialah anak-anak Musa bin Syakir Al-Mudajim, iaitu Muhammad, Ahmad dan Al-Hasan. Mereka mempunyai penterjemah tersendiri yang menterjemahkan buku-buku untuk mereka. Di antara penterjemah yang dibayar oleh mereka ialah Hubash Al-Hasan dan Sabit Qurrah. Anak-anak Musa ini telah membelanjakan sejumlah wang yang besar bagi mendapatkan kitab-kitab berkaitan ilmu matematik di samping jasa mereka dalam bidang geometri, muzik dan ilmu bintang-bintang. Dorongan yang diberikan oleh khalifah dan golongan hartawan dalam bentuk upah dan hadiah kepada penterjemah telah menyumbang kepada perkembangan penterjemahan di zaman Al-Ma'mun. Sebagai contoh, anak-anak Musa Al-Munajjim telah membayar imbuhan kepada penterjemah-penterjemah seperti yang tersebut sebanyak 500 dinar sebulan, yang merupakan satu nilai yang besar pada zaman itu. Oleh itu sekian saja, saya kembali kepada moderator. Terima kasih di atas jawapan daripada panel kita yang ketiga. Apa yang dapat saya simpulkan daripada panel yang ketiga adalah gerakan penterjemahan telah melalui pelbagai peringkat sehingga usaha ini berjaya menarik minat masyarakat Islam untuk mendalami ilmu pengetahuan, iaitu ilmu agama dan juga ilmu aqliyah, iaitu ilmu akal. Tamatlah sudah round kita yang pertama. Sekarang kita akan teruskan kepada round yang kedua. Soalan yang pertama yang diajukan kepada panel kita yang pertama adalah, apakah faktor perkembangan ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah dan berikan faktor khalifah yang memberikan pengaruh dan sumbangan yang besar kepada ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah? Silakan kepada panel kita yang pertama. Okey, terima kasih kepada moderator. Baik, untuk menjawab soalan faktor Daulah Abbasiyah, faktor perkembangan ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah, iaitu terdapat dua. Yang pertama adalah pencampuran bangsa Arab dan bukan Arab. Yang ni berlaku disebabkan ramai orang bukan Arab telah memeluk Islam, dan waktu dan begini bangsa-bangsa Parsi, bangsa Yunani, India dan lain-lain lagi turut berkongsi ilmu pengetahuan yang ada yang telah mereka terokai pada awalnya. Contohnya, bangsa Parsi dia sangat berjasa dalam perkongsian ilmu sastra dan falsafah. Manakala untuk pengaruh Yunani adalah antaranya dalam bidang ilmu matematik, dalam falsafah, dan sebab Yunani antara bangsa yang paling awal yang kata menguasai ilmu pengetahuan. Dan yang seterusnya adalah bangsa India lah yang berkongsi ilmu pertama dalam ilmu perubatan dan matematik. Okey, seterusnya faktor yang kedua adalah kerana berlakunya gerakan penterjemahan lah. Ini antara orang kata satu aktiviti yang sangat tinggi pada waktu itu. Okey. Gerakan penterjemahan ni bukan setakat hanya orang Arab saja, dan orang bangsa lain pun turut melakukan penterjemahan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dan ini lebih besar kerana orang Arab kata cepat dan orang kata banyak ilmu yang dikuasai diambil untuk kuasai ilmu pengetahuan daripada bangsa-bangsa lain. Okey, dan dia dapat fasa lah dalam penterjemahan karya-karya ni. Yang pertama adalah fasa itu pada pemerintahan Khalifah Al-Mansur dan hingga perintah Harun Ar-Rasyid. Itu yang karyanya terutama dalam bidang astronomi dan mantik. Lepas tu dalam fasa kedua juga bermula pada zaman perintah Khalifah Al-Ma'mun lah. Lepas tu seterusnya fasa yang terakhir adalah fasa pada tahun 300 Hijrah. Dan pada waktu ini penemuan kertas, orang kata pembuatan kertas tu sudah ada. Jadi gerakan ni lebih lebih berkembang lah, sebab kita ada kertas jadi mudah untuk membuat pembukuan. Okey.
Untuk yang soalan seterusnya untuk Cik jawab, antara siapa tokoh kata yang sangat berpengaruh dan sangat kata beri impak besar Daulat Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan, iaitu Khalifah Al-Ma'mum. Kerana pada waktu pemerintahan Khalifah Al-Ma'mum, beliau telah membina Baitul Hikmah, Baitul Hikmah untuk jadikan pusat pendidikan, pusat ilmu pengetahuan Daulat Abbasiyah. Dan dia Baitul Hikmah ni juga bukan setakat hanya pusat untuk Daulat Abbasiyah, tapi antara pusat seluruh dunia lah, masuk Eropah, negara-negara luar datang untuk belajar dan mengambil. Jadi juga jadi yang kata tempat penyimpanan buku, penyimpanan ilmu pengetahuan yang telah diterokai. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada panel yang pertama. Daripada jawapan panel pertama, kita dapat mengetahui bahawa faktor perkembangan ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah adalah pencampuran bangsa Arab dan bangsa bukan Arab disebabkan ramainya bangsa bukan Arab memeluk Islam. Selain itu disebabkan berlaku gerakan penterjemahan. Malahan ia lebih diperkembangkan dengan adanya pembuatan kertas yang memudahkan kepada pembukuan. Sekarang saya akan mengajukan soalan kepada panel kita yang kedua. Dan soalannya adalah sebagaimana yang kita ketahui, pembangunan Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Abbasiyah, dan apakah fungsi dan kegiatan yang dijalankan di Baitul Hikmah pada waktu itu? Silakan panel kita yang kedua. Terima kasih kepada Cik Moderator untuk soalan yang kedua, iaitu berkaitan dengan bidang ilmu dan juga tokoh. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang berlaku semasa zaman Daulat Abbasiyah, ilmu pengetahuan ini terbagi pada dua kategori. Yang pertama adalah kategori ilmu yang bertaskan wahyu, dan yang kedua adalah kategori ilmu yang bertaskan akal. Saya akan kongsikan 3 bidang ilmu yang bertaskan akal. Yang pertama adalah ilmu kimia, yang kedua adalah ilmu matematik, dan yang ketiga adalah dalam bidang perubatan. Untuk dalam bidang ilmu kimia, tokoh yang terkenal adalah seperti Jabir bin Hayyan. Beliau merupakan salah seorang tokoh yang terawal dalam bidang kimia. Antara penemuan beliau adalah asid nitrik, teori perhasilan petroleum dan teori perhasilan alkohol. Dan beliau juga berjaya menghasilkan satu kaedah eksperimen yang sehingga sekarang yang digunakan sehingga sekarang. Dan beliau banyak melakukan uji kaji di makmal yang dibina di rumahnya. Dan seterusnya dalam bidang ilmu matematik, tokoh yang terkenal adalah Al-Khawarizmi. Antara penemuan beliau adalah beliau memperkenalkan beberapa formula baru seperti trigonometri, geometri, logaritm dan juga geometri. Dan formula-formula ini sehingga sekarang masih digunakan lagi oleh pelajar-pelajar. Dan seterusnya beliau juga memperkenalkan sistem nombor dalam abjad Arab, dan beliau juga memperkenalkan bilangan kosong dalam sistem penomboran. Beliau banyak merantau ke India untuk mempelajari ilmu matematik, dan beliau berjaya. Antara salah satu karya beliau adalah yang bertajuk Integration and Equation. Dan seterusnya dalam bidang perubatan, ada 2 tokoh yang terkenal dalam bidang ini, iaitu Ibn Sina dan juga Ar-Razi. Saya akan kongsikan mengenai Ibn Sina saja. Jadi Ibn Sina beliau berjaya menemukan kesan kuman terhadap badan manusia. Beliau berjaya menemukan pelbagai jenis penyakit yang berjangkit seperti cacar dan batuk kering. Beliau juga banyak penemuan dalam ilmu perbedahan. Dan ketiga tokoh ini, Jabir bin Hayyan, Al-Khawarizmi dan Ibn Sina, karya-karya mereka banyak diterjemahkan kepada bahasa Latin dan juga
banyak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropah yang lain. Dan karya-karya mereka ni digunakan oleh tokoh-tokoh barat dan masyarakat barat untuk satu tempoh yang sangat lama. Jadi dapat kita lihat di sini sumbangan tokoh sarjana Islam ini sehingga sekarang masih digunakan dan sangat bermanfaat, dan penemuan-penemuan mereka ini banyak memberi manfaat kepada manusia, terutamanya pada masa sekarang. Jadi dapat kita lihat di sini kebijaksanaan, kehebatan para sarjana dahulu dalam menghasilkan penemuan-penemuan ini untuk kegunaan masyarakat sekarang. Jadi saya serahkan majlis kepada Cik Moderator semula. Terima kasih kepada panel kita yang kedua. Begitu banyak info yang kita dapat daripada panel kita yang kedua. Kita dapat memahami bahawa ilmu pengetahuan semasa zaman Daulah Abbasiyah dibahagikan kepada dua kategori. Kategori yang pertama adalah ilmu yang berasaskan wahyu, dan kategori yang kedua adalah ilmu yang berasaskan akal. Di sebalik ilmu ini juga terdapat ramai tokoh yang menguasai bidang ilmu ini. Oleh itu, sebagai umat Islam sewajarnya mencontohi usaha para ilmuwan ini dalam mempelajari pelbagai bidang ilmu. Sekarang kita beralih kepada panel kita yang ketiga, dan soalannya adalah kebangkitan zaman Renaissance Eropah adalah berpunca atau menjadi pendorong utama dari Daulah Abbasiyah dari segi ilmu pengetahuan. Bagaimanakah hal ini boleh berlaku? Okey, sila berikan penjelasan panel yang ketiga. Terima kasih sekali lagi moderator di atas soalan yang ditujukan. Sistem pendidikan Abbasiyah yang bertolak kepada budaya Iqra berdasarkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan galakkan agama Islam serta keterbukaan umat Islam dalam menuntut ilmu telah memberi kesan yang sangat besar dalam dunia Islam. Khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah amat aktif bergiat dan menggalakkan rakyat dalam menuntut ilmu. Pelbagai institusi yang ditubuhkan pada pelbagai peringkat bagi memastikan semua rakyat ketika itu mendapat pendidikan yang selayaknya. Pelbagai disiplin ilmu turut muncul pada zaman ini, dan tokoh-tokoh ilmuwan juga telah berjaya membuka mata dunia barat umpama memberi sinar baharu kepada sistem pendidikan barat. Daulah Abbasiyah juga terkenal dengan kedudukan Baghdad yang strategik kerana ianya Baghdad berada di tengah-tengah laluan para pedagang timur dan barat, menyebabkan ia menjadi pusat kegiatan perdagangan dan pusat pertemuan sarjana timur dan barat. Banyak karya tokoh ilmuwan Islam diterjemahkan ke dalam bahasa asing telah menyebabkan kemasukan pelbagai ilmu dan karya tokoh-tokoh ilmuwan Islam ke dunia barat, terutamanya semasa zaman kegelapan Eropah atau Renaissance. Itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kita yang ketiga. Kunci utama atau isi utama daripada panel ketiga adalah sistem pendidikan zaman Abbasiyah adalah berteraskan budaya Iqra, iaitu berdasarkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah, dan budaya ini juga mesti dikekalkan dalam diri umat Islam sehinggalah ke hari ini. Tamatlah sudah round kita yang kedua, menandakan kita berada di penghujung aktiviti forum kita pada hari ini. Daripada penjelasan ketiga-tiga ahli panel kita, dapat kita faham bahawa sistem pendidikan Daulah Abbasiyah memberi banyak sumbangan bukan sahaja kepada agama Islam itu sendiri, malahan ia turut memberi sumbangan kepada dunia luar. Malahan sumbangan ini turut dikekalkan sehinggalah ke hari ini. Sebelum saya menutup majlis, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi meluangkan masa. Dengan ini, saya menutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As.